Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Di sini saya akan membuat sedikit perkongsian mengenai strategi Flip Classroom seperti yang telah disyorkan oleh YB Menteri Pendidikan kita di mana semasa pengumuman pembukaan sekolah baru-baru ini, beliau ada menyatakan bahawa Flip Classroom adalah antara salah satu strategi yang amat sesuai untuk dilaksanakan semasa sesi persekolahan PDPR 50% ini. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan terlibat dengan sesi PDPR 50%, berikut adalah sedikit perkongsianlah mengenai Flip Classroom ini dan bagaimana ia boleh dilaksanakan ya dalam kaedah PDPR 50% nanti. Dan untuk perkongsian ini, saya memohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk menjawab soalan kuis yang disediakan dan juga mengisi ruangan maklum balas, dan selepas itu tuan dan puan-puan akan menerima sijil secara digital. Dan untuk makluman, untuk sesi ini tuan dan puan-puan juga akan mendapat 3 jam credit hours untuk dimasukkan di dalam SPL KPM yang akan diisi oleh pihak urus setia. Jadi berikut adalah perkongsiannya. Seperti di dalam gambar yang kita lihat, nampak macam terbalik kan? Jadi flip ni dia ialah terbalik ya, tapi terbalik yang macam mana? Okey, flip classroom juga dikenali sebagai inverted classroom. Ini adalah satu kaedah pembelajaran yang berpusatkan murid di mana guru sebanyak 80% bertindak sebagai facilitator. Dan kaedah pembelajaran ini sebenarnya telah lama ya, dia mula diperkenalkan dari tahun 2000 tetapi mula popular pada tahun 2009 lah apabila ia dilaksanakan secara atas talian oleh Bergman dan Sams. Cuma di Malaysia, ia mula dipelopori lah oleh Duta Pak 21 kita, dan juga dia semakin famous lah ya semenjak pandemik 19 melanda negara kita dan seluruh dunia, dan ramai ya guru-guru yang telah melaksanakan kaedah Flip Classroom. Cuma mungkin ada di kalangan rakan-rakan guru yang mungkin telah melaksanakan Flip Classroom tetapi tidak menyedarinya bahawa ianya adalah Flip Classroom. Jadi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan flip ni? Okey, flip ni sebenarnya kenapa dia gambar tu diterbalikkan? Ia kerana kaedahnya adalah sangat berbeza daripada kaedah pembelajaran konvensional, okey? Maksudnya ialah, kalau dahulu masa zaman saya bersekolah, okey, saya tidak tahu langsung apa yang guru akan ajar. Okey, jadi saya pergi ke sekolah, masuk kelas dan guru akan maklumkanlah, bagi tahu, okey, hari ini kita akan belajar tentang um, alam sekitar contohnya. Okey, jadi saya pun, oh okey, baru tahu, okey hari ini cikgu akan ajar alam sekitar. Dan cikgu pun akan terangkanlah apa yang dimaksudkan dengan alam sekitar, gini gini gini. Jadi saya akan duduk diam, dengar 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 dan dengar. Habis penerangan, guru akan bagi latihan atau aktiviti untuk saya jawab dah. Okey, tapi kebanyakan aktiviti yang kalau kita boleh reflect balik kan, pada zaman itu ialah mungkin mengisi menjawab soalan di worksheets kan. Jarang sekali lah saya membentang, okey, um, jawab buat soalan latihan di buku tulis, dan kebanyakannya tidak menjurus kepada aras pemikiran yang tinggilah, okey. Tapi bezanya dengan Flip Classroom ni di mana ialah pelajar ni terlebih dahulu akan mendalami dan memahami isi kandungan tu secara kendiri di luar bilik darjah. Maksudnya kan sebelum cikgu ajar tajuk itu, okey, dia sudah awal-awal sudah tahu. Dia sudah ada basic knowledge, pengetahuan asas tentang apa yang cikgu mau ajar. Okey, cikgu akan bagi tahu awal-awal. Lepas tu cikgu akan bagi link-link ya, sumber pembelajaran, bahan-bahan yang murid boleh explore kan, murid boleh klik, okey. Jadi semua tu bila masa hari yang sebenar, bila masa cikgu mau mengajar topik itu, murid tu sudah ada pengetahuan asas. Contohnya macam tadi alam sekitar kan. Jadi sebelum cikgu mengajar tentang topik itu, cikgu sudah awal-awal bagi murid-murid ni bahan, okey, bahan untuk mereka akses supaya mereka tahu apa tu alam sekitar. Jadi bila masa cikgu mau mengajar tentang tajuk ni nanti kan dorang sudah ada basic tahu, dorang sudah tahu apa tu alam sekitar,
Diorang tahu faktor-faktor yang mencemarkan alam sekitar dan sebagainya lah. Dan apa yang mereka tahu ni, maklumat yang diorang tahu ni, murid-murid tahu ni, sebenarnya diorang boleh akses sendiri. Kalau tuan dan perempuan ada murid yang memang advance lah kan. Tapi dalam beberapa konteks memang dicadangkan bahan pembelajaran ini guru yang strukturkan lah, sebab bahan-bahan pembelajaran ni biasanya kalau kita strukturkan ianya adalah berdasarkan kepada maklumat di dalam di SKP. Okey, tapi tiada masalah kalau murid kita memang dia mau explore lebih, itu memang sangat dialu-alukan lah, jadi mereka akan dapat pengetahuan yang lebih banyak, lebih luas mengenai isi pelajaran yang guru akan ajar. Jadi bila masuk kelas kan, bila guru mau mengajar tentang contohnya alam sekitar kan, jadi guru boleh terus buat aktiviti tau. Guru tidak perlu lagi mengambil masa yang terlalu panjang untuk explain one by one tentang alam sekitar, sebab penerangan semua tu yang asas-asas tu diorang sudah belajar secara kendiri melalui link-link sumber bahan pembelajaran yang guru telah beri lebih awal. Okey, jadi guru boleh terus buat aktiviti yang menjurus kepada kemahiran beraras tinggi. Okey, di dalam flipped classroom ni dia ada 3 fasa. Ini yang memang basic lah, okey. Dan dalam 3 fasa ni, fasa pertama kita namakan sebagai concept explorations, di mana mereka mesti explore, okey, tentang konsep isi-isi pelajaran yang mereka akan pelajari. Okey, kemudian fasa yang kedua ialah meaning making. Fasa meaning making ni maksudnya guru akan membuat satu aktiviti untuk mengukuhkan lagi apa yang murid sudah faham, apa yang mereka telah explore sebelum ini, okey, mengenai yang berkaitan dengan isi pelajaran itulah, okey. Kemudian fasa yang ketiga ialah fasa applications, demonstrations dan applications. Maaf ya, adalah pula apa ni, ini saya delete dulu ni, quit dulu Facebook ni. Facebook lah pula, WhatsApp ni. Tinta apa-apa lagi keluar iklan. Okay. Jadi kemudian fasa yang ketiga ialah fasa demonstrations dan applications, di mana fasa ni ialah lebih kepada murid mengukuhkan lagi kefahaman mereka mengenai isi pelajaran yang mereka pelajari melalui tugasan-tugasan yang berbentuk penyelesaian masalah, projek yang menjurus kepada aras kemahiran yang lebih tinggi lah ya, seperti menganalisis, menilai dan mencipta. Okey, kita akan pergi fasa by fasa dengan contoh, dan untuk sesi perkongsian pada hari ini saya akan ambil contoh melalui DSKP KSSM tingkatan 1 Geografi lah. Okey. Jadi saya memilih untuk melaksanakan isi pelajaran berdasarkan standard kandungan iaitu 3.2 pertempatan di Malaysia, iaitu jenis, pola dan fungsi pertempatan di Malaysia. Okey. Jadi peringkat yang pertama tadi ialah konsep explorations, di mana saya akan menyediakan link sumber-sumber bahan pembelajaran yang berkaitan dengan tajuk pertempatan di Malaysia ini, supaya murid saya boleh explore, mereka dapat pengetahuan awal mengenai tajuk ni sebelum saya akan ajar. Jadi guru sebaiknya apabila guru tahu apa yang guru nak ajar, guru akan rujuk standard kandungan. Kemudian bila guru mau cari bahan pembelajaran untuk muridnya explore, guru harus juga merujuk pada standard pembelajaran lah, di mana maklumat di dalam standard pembelajaran ni akan bantu guru untuk tahu apa sebenarnya bahan pembelajaran yang dia perlu cari, dan beri pada muridnya untuk di-explore. Contohnya macam kalau saya mau bagi murid saya video, untuk mereka tonton mengenai tajuk pertempatan di Malaysia ni, sebaiknya seboleh-bolehnya saya akan cari video yang di dalam
kandungan video tu ada maklumat yang murid saya boleh tahu mengenai jenis-jenis pertempatan yang terdapat di Malaysia. Kemudian dalam video tu juga ada contoh 4 pola pertempatan di Malaysia dan ada beza, ada menunjukkan beza fungsi pertempatan bandar dan luar bandar di Malaysia. Okey, jadi bila ada video, okey, bahan pembelajaran yang ada maklumat-maklumat dalam standard pembelajaran ni akan lebih mudah ya, lebih mudah untuk murid explore benda tu. Kemudian bila kita menyampaikan isi pelajaran pada hari yang sebenar nanti, guru senang terus pinpoint pada standard prestasi. Okey, guru terus boleh kesan apa muridnya yang sudah boleh capai, okey, dengan merujuk kepada standard prestasi dah. Okey, jadi pentaksiran bilik darjah tu secara tidak langsung boleh berlaku. Okey, contohnya kalau macam dalam video yang guru bagi tadi, okey, ada jenis pertempatan dan pola pertempatan di Malaysia kan, ada contoh jenis pertempatan di Malaysia, okey, ada penerangan mengenai beza fungsi pertempatan di bandar dan luar bandar, ada maklumat mengenai jenis, pola dan fungsi pertempatan kawasan persekitaran masing-masing. Jadi semua ni bila murid sudah ada pengetahuan tentang ni kan, jadi bila guru beri soalan, kuis, latihan atau tugasan, jadi murid-murid boleh jawab tau. Jadi jawapan-jawapan mereka ini, jadi guru boleh senang nampak, okey, kalau mereka boleh menyatakan jenis pertempatan dan pola pertempatan di Malaysia semasa guru melaksanakan kuis. Jadi mereka sudah capai TP1 kan. Okey, kalau mereka boleh memberi contoh jenis pertempatan di Malaysia, okey, mereka sudah boleh dapat TP2 dan seterusnya macam itulah. Okey. Jadi untuk menyediakan bahan pembelajaran ni, guru boleh just Google di internet. Macam saya type contoh sini pertempatan di Malaysia tingkatan 1. Okey, jadi keluar. Kalau dalam bentuk artikel pun banyaklah. Okey, saya boleh pilih mana yang bersesuaian dan saya akan copy link tu dan saya akan bagi pada murid contohnya. Tapi kalau misalnya saya tak mau mereka hanya membaca, saya mau make it more interesting kan. Jadi saya klik video dan di situ juga ada banyak video lah mengenai pertempatan di Malaysia tingkatan 1. Jadi mana-mana video yang saya rasa sesuai tu kan, jadi saya akan copy linknya dan bagi juga pada murid. Kemudian tidak puas dengan itu, mungkin saya bagi lagi dalam bentuk image kan. Jadi berapa banyak pun sumber pembelajaran yang kita bagi pada murid untuk mereka akses secara kendiri ni, dia tiada had. Okey, cikgu boleh bagi bahasa banyak-banyak mana pun link untuk mereka explore, tiada masalah. Okey, itu bergantung pada keupayaan murid-murid tuan dan puan-puan lah ya, tiada masalah untuk di situ. Dan macam saya kata tadi, flipped classroom ni dia akan bantu murid untuk capai tahap pemikiran sehingga ke aras yang tinggi kan. Jadi macam yang kita lihat di sini, contoh untuk model Bloom, taxonomy Bloom ni kan, kita akan nampak lihat before class ya, mereka sudah buat concept exploration. So kalau itu berlaku, maka mereka sudah berada, murid kita sudah berada di tahap pemikiran, aras remembering dan understanding. Okey, kemudian mereka sudah explore konsep tu kan, kita sudah bagi awal tau. Kita boleh bagi awal sehari, awal 2 hari, awal 3 hari, awal seminggu pun boleh. Okey, tiada masalah. Dia berkaitan dengan latar belakang murid-murid tuan dan puan-puan sendirilah. Okey, tapi yang itu saya akan explain tentang itu kemudian. Okey, masuk peringkat kedua. Peringkat kedua ni ialah pada masa isi pelajaran tersebut akan belajarlah. Okey, kalau di sekolah murid tu akan masuk ke bilik darjah dan guru akan mengajar tentang pertempatan di Malaysia ini. Jadi kalau mereka yang berada di rumah pun pada hari berkenaan mereka akan belajar tentang topik ini, tajuk pertempatan di Malaysia ini kan. Okey. Jadi masa masuk ke peringkat kedua ni, okey, kita tahu sudah bahawa murid tu sudah ada basic knowledge lah, okay, tentang pertempatan di Malaysia sebab kita sudah bagi awal sumber bahan pembelajaran tu, okay. Jadi kita assume diorang memang sudah baca, diorang sudah tonton kan, diorang sudah buat aktiviti sebab kadang-kadang, okay, ada juga beberapa aktiviti sebaiknya macam contohnya video kan, bukan kita tidak mahu murid hanya sekadar menonton, okey, kita bagi aktiviti susulan contohnya untuk mereka mereka jawab selepas mereka menonton video itulah, okey. Dia bergantung kepada apa yang guru rancang, okey.
Jadi dalam peringkat meaning making ni, ini adalah proses yang penting sebenarnya sebab kita hendak mengukuhkan apa yang mereka sudah faham berdasarkan apa yang mereka sudah belajar secara kendiri itulah. Okay? Jadi untuk meaning making ni sebenarnya macam-macam aktiviti yang guru-guru boleh laksanakan. But basically aktivitinya mestilah aktiviti yang berkaitan untuk menguji sejauh mana kefahaman mereka mengenai pertempatan di Malaysia. Okay? Dan dalam masa yang sama juga sebenarnya meaning making ni dia bantu guru untuk semak lah sama ada murid benar-benar telah menonton atau tidak video yang guru beri, murid ada baca atau tidak artikel yang guru telah beri dan sebagainya. Okay? Dan untuk memberi latihan atau aktiviti semasa meaning making ni, guru boleh merujuk kepada standard pembelajaran dan standard prestasi untuk memberi apa orang kata idea lah kepada guru untuk menyediakan soalan-soalan yang berkaitan. Okay? Dan antara contoh-contoh aktiviti dalam meaning making yang kita boleh buat ialah seperti interactive notebooks. Interactive notebooks ni kalau yang berada di rumah kan, biasanya kita akan minta mereka untuk menulis sama ada di Padlets, okay, ataupun di apa kalau yang guna Google Classroom kan, Microsoft Teams kan, di situ ada beberapa bahagian yang murid boleh bagi komen dan sebagainya kan mengenai tugasan yang mereka telah laksanakan, so mereka boleh buat itu. Interactive notebooks ni it depends. Ada guru yang mungkin akan minta murid untuk tulis apa yang mereka telah belajar, apa yang mereka faham, apa yang mereka sudah tahu. Okay, ada juga yang buat online games. Okay, online games ni macam-macam lah kan. Kita ada quizzes, Kahoot kan, Menti dan sebagainya. Kalau yang bersemuka tu kita boleh juga buat online games secara lisan kan. Mungkin kita boleh bagi mereka untuk angkat kad. Okey, siapa kata jawapan ni betul atau salah, sila angkat kad kuning ataupun kad hijau contohnya kan. Jadi even kalau kita macam PDPR kan yang berada di rumah, kita bagi mereka soalan melalui Google Classroom di mana mereka boleh memilih jawapan tu A, B, C, D. Dalam bilik darjah pun sebenarnya boleh buat kan. Guru akan bacakan soalan tu dan murid akan peganglah kad A, B, C, D tu. Jadi kalau mereka pilih jawapan A dan mereka akan angkat kad jawapan A. Contohnya macam tu. Okay. Kemudian boleh juga buat aktiviti pay up and talk it out. Jadi murid tu akan mengulas, membuat reflections atau memberi justifikasi mengenai perasaan mereka terhadap video yang ditonton, terhadap artikel yang dibaca, ya. Kemudian guru juga boleh melaksanakan aktiviti exit card. Tahu kan kalau siapa yang biasa dengan Pak 21 tu, dalam exit card tu ada ruangan-ruangan yang mana murid boleh tulis apa yang mereka telah pelajari, apa yang mereka ingin ketahui kan, apa yang mereka suka, apa yang mereka tidak suka, okay, mengenai bahan pembelajaran yang telah mereka baca itu. Kemudian ada beberapa aktiviti lagi seperti reflection sessions di mana mereka boleh menulis, ya. Kalau yang di rumah mereka boleh menulis secara voice chat atau menulis secara message, okay, ataupun menyatakannya secara lisan melalui voice chat dan hantar pesanan itu di Telegram ataupun di WhatsApp group kan. Bagi yang berada di sekolah yang secara bersungguhkan, mereka boleh just say it out live secara lisan lah, okay, dengan guru. Okay. Kemudian ini adalah kelebihan flip classroom peringkat kedua meaning making, di mana bila mereka buat aktiviti tadi, okay, mereka akan sampai ke aras applying lah. Dan semasa meaning making aktiviti ni peringkat dua ni, guru sebenarnya boleh kesan jugalah sejauh mana kefahaman murid mengenai isi kandungan pelajaran yang mereka pelajari ni. Okay. Jadi di sini guru boleh tahulah dan guru boleh putuskan, okey, dia nak mulakan aktiviti itu di mana. Kalau yang rasanya masih ramai yang belum faham tentang pertempatan Malaysia, dan guru akan buat aktiviti pemulihan lah atau mula lagi balik dari basic, terangkan semula. Dan kalau dia hanya melibatkan beberapa orang pelajar, dan guru akan tumpukan pada pelajar itu, manakala yang lain tu guru boleh teruskan dengan aktiviti
pengayaan lah, ya. Selepas itu, guru akan pergi ke peringkat yang ketiga, wrong spelling demonstrations di sana. Dan dalam peringkat yang ketiga ni, guru akan memberikan tugasan yang lebih beras tinggi, ya, yang lebih menjurus kepada aktiviti penyelesaian masalah, membuat eksperimen, membuat pembentangan dan seumpamanya. Di mana aktiviti-aktiviti di dalam fasa 3 ini, dia lebih banyak melibatkan kemahiran murid dalam menganalisis, menilai dan mencipta. Okey. Dan ini adalah contohnya lah, okey. Selepas aktiviti meaning making tadi, untuk peringkat 3 mungkin guru boleh rujuk pada standard prestasi TP6 dan guru boleh bantu murid untuk capai TP6 ni dengan menyediakan tugasan yang ada yang boleh membantu murid untuk menunjukkan kita lah, maksudnya kita buat tugasan tu untuk bantu murid capai TP6. Maksudnya macam tu. Okey. Jadi kalau macam contohnya macam ni kan, mencadangkan idea pertempatan lestari di kawasan persekitaran masing-masing pada masa hadapan. Dan mungkin guru masalah, guru boleh bagi situasi, okay, and then minta murid yang selesaikan dengan menggunakan apply aplikasi balik semua maklumat, okay, yang mereka sudah belajar sebelum ini tentang jenis pertempatan, contoh kan, pola, beza, semua ni mereka boleh apply apa yang mereka sudah belajar tu dalam tugasan yang peringkat 3 ni, okay. Mereka boleh present dia dalam bentuk mungkin PowerPoint, okay, dalam bentuk video, dalam bentuk folio, dalam bentuk gambar, dalam bentuk poster, dalam bentuk risalah dan sebagainya lah, ikut kreativiti perancangan guru-guru. Dan untuk tahap ni mereka akan capai ke TP kemahiran aras tinggi lah, iaitu creating, okay. Dan dalam flip classroom ni, dia 3 fasa ini sebenarnya dia saling berkaitan, okey. Dia tidak berhenti dan tidak putus kerana proses pembelajaran itu sentiasa berlaku. Di mana contohnya selepas murid melaksanakan aktiviti yang TP6 ni kan, okey. So bila mereka kembali ke sekolah, okey, ataupun mereka submit tugasan mereka, sebaiknya akan ada aktiviti pembentangan di mana semasa aktiviti pembentangan ini akan berlaku Q&A murid dengan murid, murid dengan guru, okey, mengenai hasil kerja mereka, hasil kerja murid itu sendiri. Dan bila itu berlaku, maka daripada fasa demonstrations and applications tadi akan beralih lagi kepada konsep, fasa konsep exploration. So dia berkitaran lah. And sebab dalam pembentangan itu mungkin ada lagi beberapa konsep baru, okey, kefahaman baru yang guru dan murid boleh bincangkan, dan di situ akan berlaku lagi pula proses meaning making, dan dia sentiasa itu proses pembelajaran yang berlaku, okey. Dan sehinggalah guru rasa okey, untuk standard pembelajaran ini murid sudah capai dan kita boleh continue dengan tajuk yang lain pula. Okey. Jadi ini adalah beberapa soalan yang sering ditanya oleh rakan-rakan guru mengenai flip classroom. Okey. Adakah flip classroom ni hanya boleh dipraktikkan dengan menggunakan teknologi? Jawapannya ya. Okey. Memang asasnya ialah teknologi. So, kalau macam tu, macam mana kita mau apply flip classroom kalau murid tiada akses kepada penggunaan teknologi kan? Handphone pun sharing, internet tiada kan? Okey, jadi di sini ada beberapa panduan, okey, berdasarkan dapatan lah daripada saya dan juga rakan-rakan SIC yang lain, okey. Bila kami dapat menemu pual ataupun melihat PDP guru yang memang sudah melaksanakan flip classroom ni. Okay. Antaranya ialah ada guru, okay, kalau muridnya tu tiada internet, okay, tiada handphone, mereka akan ataupun handphonenya sharing kan, mereka akan bagi lebih lama atau lebih awal, okay. Macam contoh seminggu lebih awal. Jadi kalau yang murid yang sharing phone tu kan diorang masih ada masa. Okey, mereka ada masih masa untuk macam
tunggu mamanya balik, bapanya balik dari kerja kan, then boleh guna phone parents, okay, untuk membuat akses pembelajaran kendiri itu. Ada juga guru yang pada masa itu memang tidak berlaku pandemik ni lah, okay. Diorang panggil, okay, panggil beberapa murid yang memang tiada kemudahan ICT ni untuk guru pinjamkan iPad mereka atau komputer mereka dan mereka akan tontonlah di depan guru lah kan. Sama ada di bilik guru kah atau di bilik darjah kah. Okay, guru akan panggil Encik Ahmad. Okay, nah ni tengok ni video ni ya. Nanti kita akan belajar tentang tajuk ni minggu depan. Contohnya macam tu. Ada juga guru yang berkolaborasi dengan guru bestari. Okay, di mana waktu rehat tu makmal komputer dibuka, jadi murid-murid ni boleh akses lah bahan pembelajaran kendiri itu di makmal komputer sekolah. Ada juga rakan SIC yang maklumkan bahawa di Sabah kan ada guru yang kalau macam misalnya sebab tentang video kan yang perlu ditonton, mereka tayangkan pada waktu rehat di TV kan. Ada sekolah yang kantinnya ada TV. Jadi di sana mereka akan tayangkan lah, jadi murid tu boleh tonton kan a few times lah, bukannya sekali kan. Okay, kemudian ada juga guru yang akan print. Excuse me. Maksudnya kalau sumber tu daripada website, okay, mereka akan print bahan tu. Kalau gambar mereka akan cetak, print dan bagi pada murid yang memang tiada akses kepada teknologi ni. Even kalau yang video pun mereka akan print screenshot, okay, screenshot gambar paparan dalam video tu dan mereka print dan bagi pada murid lah. Okay, jadi basically murid akan tetap membuat proses fasa 1, konsep explorations, cuma cara mereka mengakses sumber itu mungkin agak berbeza bergantung kepada keupayaan dan kemudahan teknologi yang mereka ada dan juga kreativiti guru lah untuk bantu mereka untuk bisa mengakses sumber pembelajaran itu. Okay? So bagaimana pula kalau bahan yang kita cari itu tiada ataupun ada tapi dia tidak menepati dengan apa yang kita mahu. Okey, sekiranya ini berlaku maka guru akan menghasilkan sendirilah bahan tersebut. Okey, guru boleh sedia slide sendiri, buat video sendiri kan, buat bahan bacaan sendiri untuk beri pada murid boleh. Dan juga untuk kelas-kelas peperiksaan kan sebenarnya ada guru yang gunakan modul kan. Tak kisahlah modul tu buat sendiri kah atau modul tu dapat daripada dapat dari orang lain kan. Jadi bila ini berlaku, guru sebenarnya boleh edit tau. Sebab kita mau saya kata tadi, konsep explorations kan. Jadi sebelum murid menjawab soalan atau latihan tugasan di dalam modul tu, mungkin guru boleh sediakan bahan untuk mereka baca mengenai sesuatu topik. Okay, jadi murid akan baca dulu. Okay, kalaulah guru bagi cetakan itulah, kalau tidak mungkin guru akan just bagi link, so mereka boleh type link tu di komputer atau handphone mereka masing-masing dan mereka boleh akses sumber tu. Lepas baca, mereka baca sendiri dan barulah mereka akan jawab soalan di dalam modul tu lah sendiri juga. Okay, itu contohnya lah kalau bagi guru-guru yang memang menggunakan modul. Okay. Dan ada format atau tidak? Tidak ada ya. Dalam Flip Classroom ni dia tiada format khusus tau yang mesti kita kata okay inilah format sebenar untuk buat Flip Classroom. No, tidak ada ya. Basically secara asas kita akan depends bukan depends apa perkataan yang sesuai ya. Dalam Flip Classroom ni basically dia akan ada 3 fasa tadi itulah. Okay, yang konsep explorations, meaning making dan demonstrations or applications. Okay, dan jangan lupa juga dalam Flip Classroom ni dia memang kalau yang konsep explorations dia dibuat lebih awal, bukan di bilik darjah. Okay, dan kita boleh buat dia secara individu atau kumpulan. Dan dia juga boleh melibatkan perbincangan secara online dan menjalankan kajian di rumah. Macam the following up activity lah. Sebab tu
Flip classroom ni memang dicadangkan antara kaedah yang sangat bagus untuk PDPR, especially yang macam situasi kita sekarang ni lah yang 50% 50% kan, sebab dia sesuai untuk dua-dua. Bersemuka boleh, PDPR yang berada di rumah pun boleh. Okay. Jadi, okay. Sekarang kita masuk kepada isu yang baru tadi saya kata tadi. So, macam mana kita mau apply strategi flip classroom ini? Jadi di sini saya ada create lah dua cara, okay. Tapi sejauh mana ia berkesan tu saya tidak dapat jawab sebab ini based on idea saja, teori saya semata-mata. Dan kalau guru melaksanakannya nanti bagi maklum balas lah kan. Dan kalau ada kaedah lain yang mungkin tuan-tuan perempuan terfikir, so kita boleh berkongsi idea. Jadi untuk dua cadangan ni saya pertama ialah kaedah sama tapi tak serupa, dan kaedah yang kedua ni dia serupa tapi tak sama. Macam mana tu? Kaedah yang pertama, kaedah sama tapi tak serupa. Okey, kita tahu kan dalam murid kita, kita ada 30 orang contohnya kan. Jadi 15 kumpulan A, 15 kumpulan B. Jadi yang kumpulan A ni, dia orang yang akan mula pergi ke sekolah dulu. Kumpulan B ni akan still stay at home sebab giliran mereka akan pergi ke sekolah pada minggu yang kedua. Okay. Jadi kita akan lihat pada kumpulan A dahulu. Bila minggu pertama mereka pergi ke sekolah ni, sebaiknya kan macam hari tu cadangan YB Menteri kan, jangan kita terus-terus bagi diorang ujian latih tubi kah, terus ajar tajuk baru kah, sebaiknya kita bagi mereka macam aktiviti yang bagi peluang pada murid ni untuk mereka boleh berbincang mengenai tajuk-tajuk kemahiran ataupun isi kandungan yang masa PDPR sebelum ni yang mereka buat tu kan, ada yang mereka tidak faham kan. Kalau ada tugasan ada yang belum siap. Kenapa dia tidak siap kan? Mungkin sebab mereka tidak tahu macam mana cara membuat contohnya, terutama yang melibatkan pengiraan dan apa-apa tu semua. Jadi masa minggu yang pertama ni lah kita bagi peluang untuk murid tu share. Kalau mereka ada benda yang mereka tidak faham, kita akan explain balik. Kalau mereka belum siap tugasan tu, then we allow them untuk sambung dan siapkan kerja itu. Dan melalui cara ini juga guru akan dapat maklumat untuk tahu di mana sebenarnya tahap penguasaan murid-murid kita. Dan di sini kita boleh nampak dan kita boleh kesan, tajuk apa yang kita perlu ulang balik. Tajuk mana yang kita boleh teruskan, sebab semua murid sudah faham, dan bagi guru-guru yang mungkin topiknya sudah habis dia mengajar, jadi part-part ni dia akan tahu di mana dia perlu buat ulang kaji lebih dan sebagainya tu. Dan untuk ini pelbagai jenis aktiviti guru boleh buat, bukan maksudnya be creative lah, bukannya kita masuk bilik darjah and then ask them to continue. You can just continue, finish your task, yang sebelum ni belum siap. Tidak, kita boleh bagi macam aktiviti yang fun. Contohnya seperti kalau kita tahu ada beberapa murid yang belum faham tentang pencemaran. Dan kan mereka kan sudah buat kerja yang sebelum-sebelum tu kan, dan orang kan sudah hantar dengan guru dan kita boleh select. Kita boleh panggil murid-murid yang memang bagus buat tugasan mereka untuk tajuk mengenai pencemaran, dan we can ask them to share. To present their work. Jadi di situ akan berlakulah sharing idea kan sesama rakan. Dan kita juga boleh, bila kita buat ulang kaji, macam contohnya cikgu mau ulang balik satu tajuk yang murid tu belum faham kan, it's not necessary kita akan ajar balik benda yang sama yang kita sudah bagi masa PDPR kan, the same video, the same slide, but kita boleh buat dia dalam bentuk mungkin masih lagi guna slide yang sama but we present it in a different way. Mungkin kita boleh kalau sebelum ini, kalau slide tu kita lebih berbentuk penerangan kan, tapi kalau secara bersemuka ni mungkin it will be fun bila cikgu mungkin buat role play, atau guru buat macam style storytelling tapi masih cerita tentang pencemaran contohnya. Dan
bila di akhir hari, pada minggu tersebut, okey, guru akan mula bagi tugasan, bagi penerangan konsep explorations-nya. Kita sudah masuk fasa 1 sebab kita tahu kumpulan A yang minggu pertama ni mereka akan pergi ke sekolah tau. Mereka akan belajar di rumah pada minggu yang seterusnya. Okey, jadi kita kena bagi awal-awal apa tugasan yang mereka perlu buat. Okey, supaya bila mereka belajar di rumah nanti pada minggu yang kedua tu mereka akan tahulah apa yang mereka perlu lakukan. Okey. Jadi bila minggu kedua, okey, the following week kumpulan A ni berada di rumah, mereka akan ikutlah jadual yang guru berikan kan. Yang saya dimaklumkan semua sekolah memang ada buat jadual waktu kan untuk mereka yang berada di rumah dan juga yang berada di sekolah kan. Okey. Dan sekiranya lah misalnya kan tuan dan perempuan ni memang tiada jadual waktu lah, tidak pilih jadual waktu. Okey. Hari tu berdasarkan perbincangan memang ada disebutkan bahawa dalam kaedah flipped classrooms ni sebenarnya kan dia basically it's about pembelajaran kendiri. Jadi murid tu boleh menentukan sendiri tau proses pembelajarannya. Okay. Dia akan decide bila dia akan buat konsep explorations, bila dia akan buat meaning making dan bila dia akan buat demonstrations or applications punya tugasan. Okay. But untuk situasi di tempat kita, setahu saya memang semua sekolah ada jadual waktu dan jadual waktu ni lah guru sudah decide kalau misalnya ada mata pelajaran geografi pada hari Isnin dan hari Isnin mereka akan buat konsep explorations. Okay, kalau hari Rabu tu ada lagi geografi another 1 hour. So after konsep explorations tu mereka akan buat meaning making. Okay, dan kemudian mereka akan buat demonstrations and applications punya activity lah. Okay. Jadi maksudnya di sini kalau tadi video recording tentang pertempatan di Malaysia kan, kita bagi dia satu video yang di dalam tu ada cerita tentang jenis, contoh pertempatan dan beza pertempatan di Malaysia, bandar dengan luar bandar. Okay, kemudian meaning making, kita bagi mereka quizzes, okay, yang di mana jawapannya ada di dalam video itu. Okay, so mereka kena tonton. Okay, dan juga mungkin ada lagi aktiviti susulan seperti mungkin guru minta mereka buat exit card, okay, untuk explain apa yang mereka faham tentang pertempatan Malaysia. Okay, kemudian selepas tu guru akan bagi the following up activity lah. Okay, macam contoh saya kata tadi, guru bagi satu tugasan penyelesaian masalah di mana mereka dalam penyelesaian masalah itu mereka perlu design pertempatan di Malaysia. Okey, kalau di kawasan luar bandar, okey, macam mana pertempatan yang sesuai. Jadi diorang kena display tugasan mereka tu melalui folio kah ataupun risalah kah, macam ala-ala developer, okay? Developer yang jual rumah tu. So of course lah mereka akan ada plan kan, plan pertempatan dan sebagainya lah, okay? Dan kemudian bila mereka balik semula ke sekolah pada minggu ketiga, apa yang mereka sudah buat tu, tugasan mereka yang mereka sudah laksanakan di rumah tu, mereka kena present, okay? Mereka present, okay, di bilik darjah. Dan di sini akan berlaku juga Q&A, so guru boleh terus check lah mereka punya tahap penguasaan mengenai tajuk pertempatan di Malaysia. And then dalam masa yang sama juga guru boleh bagi lagi another activity for meaning making. Okay, and sama seperti yang proses yang awal tadi pada minggu pertama tadi, at the end of the week, okay, guru mesti bagi satu tugasan lah untuk mereka buat pada minggu yang keempat nanti bila giliran mereka berada di rumah. Okay. Dan bila mereka berada di rumah, mereka akan buat lagi benda yang sama, proses yang sama, sambung lagi, okay. Dan ia akan berlaku sehinggalah cuti sekolah. Okay. Itu kumpulan A yang start belajar di sekolah dulu. Okay. Sekarang kita pergi kepada kumpulan B pula, pelajar yang dia mulakan sesi persekolahan dengan berada di rumah. Okay. Jadi kalau tadi yang berada di sekolah, kita bagi dorang peluang untuk siapkan tugasan yang belum selesai kan, untuk tanya soalan yang mereka tidak faham kan. Tapi yang berada di rumah ni, kita tidak buat macam tu tau. Okay, sebab
sebab kita lebih prefer bersemuka kan, face to face. Kalau mana yang dorang tak faham, dorang boleh terus tanya kan. Jadi kalau yang di rumah ni cikgu sudah bagi mereka buat topik baru. Cikgu sudah apply flip classroom, okay. Dan sama juga macam yang saya kata tadi, ikut jadual waktu, cikgu sudah bagi konsep explorations tu apa yang mereka perlu access kan. Kemudian meaning making, apa soalan yang mereka perlu jawab, okay. Kemudian demonstrations and applications, apa tugasan yang mereka perlu laksanakan, okay, di rumah. Kemudian bila mereka balik ke sekolah, okay, sama sebab mereka belum cikgu belum buat aktiviti ni kan pada mereka kan. Jadi bila minggu kedua mereka masuk ke sekolah, okay, guru akan buat proses yang sama macam yang kumpulan A masa mereka masuk ke sekolah awal-awal the first week tu. Okay, dorang boleh tanya soalan, dorang boleh siapkan tugasan yang belum siap, dan dalam masa yang sama mereka akan present tugasan yang mereka sudah buat di rumah sebelum itu. Yang tentang pertempatan di Malaysia tu. Jadi sini bezanya hanya 2 in 1 lah. Okay. Jadi cikgu boleh kesan tujuan sebab aktiviti ni semua tadi saya sudah terangkan. Okay. Tujuannya tetap sama. Guru hendak melihat sejauh mana tahap penguasaan mereka, dan dari sana cikgu boleh buat tindakan susulan. Cikgu boleh decide mana pengulangan, okay, mana peneguhan dan pengayaan. Dan di akhir hari pada minggu tersebut, cikgu akan bagi tugasan untuk mereka membuat dan kitaran yang sama tu akan berlangsung, okay. Mereka akan buat di rumah, mereka akan present di sekolah, mereka buat lagi di rumah kerja lain, mereka akan present lagi di sekolah dan seterusnya sehinggalah cuti sekolah. Okay. Itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua pula ialah serupa tapi tak sama. Ini maksudnya sama-sama. Kumpulan A, kumpulan B, dah kira dia orang di rumah kah atau mereka di sekolah kah, mereka akan buat aktiviti yang sama juga. Okay, cuma mereka berada di tempat yang berlainan. Okay. Tapi yang ini ada dua lagi jenis lah. Okay, jenis yang pertama, okay, ini untuk guru-guru yang mempunyai kemahiran ICT yang sangat advance dan memiliki peralatan ICT yang memang sangat advance juga. Okay. So mereka boleh buat live classroom. Okay. Live classroom di mana bila guru mengajar di bilik darjah, murid-murid yang berada di rumah tu juga boleh tonton secara live. Okay. Melalui Google Meet, Zoom atau apa jualah platform yang guru rasa sesuai. Okay, jadi kalau berlaku soal jawab, murid di bilik darjah boleh menyoal guru, murid yang di rumah tu pun boleh menyoal guru. Okay, itu live lah. Okay, tapi kalaulah kemahiran atau kemudahan ICT, okay, tidak advance, okay, boleh lagi, okay, buat cara yang orang kata online dan offline. Okay, jadi maksudnya kalau di rumah, okay, mereka guru bagi mereka peluang untuk siapkan tugasan yang belum siap. Di sekolah pun guru bagi peluang untuk murid siapkan tugasan yang mereka belum siap. Mereka boleh tanya apa soalan yang mereka tidak faham kan. Tapi kalau yang di sekolah, mereka boleh terus tanya direct face to face dengan cikgu. Tapi kalau yang di rumah, mereka boleh tanya kalau cikgu buat Google Classroom, okay, mereka boleh tanya jugalah secara direct pada guru, tapi mungkin bukan pada masa yang sama. Okay, mungkin kalau jam 8 hingga 9 guru ada kelas di bilik darjah, tapi yang di bilik di rumah tu mungkin waktunya berbeza sedikit. Okay, jadi itu pun boleh berlaku. Okay, ataupun mungkin yang berada di rumah tu mereka boleh just WhatsApp soalan tu dulu, nanti baru cikgu akan jawab after cikgu habis kelas. Okay, ataupun mereka boleh voice chat, okay, soal guru, voice chat
mengenai apa tugasan yang mereka tidak faham dan guru akan respon selepas kelas lah. Okay, dan cara guru respon kalau macam dalam bilik darjah senang sikit kan, guru boleh tunjukkan cara bagi jawapan face to face. Tapi yang berada di rumah, guru boleh gunakan cara sama ada memberi video, kan guru explain cara tu, cikgu rakam dan send video tu pada dorang kan, pada murid di grup. Mungkin guru juga boleh, kalau dia tidak melibatkan demonstrations, guru boleh just cakap melalui voice chat ataupun guru tulis respons cikgu lah, dan hantar melalui grup WhatsApp atau Telegram atau di mana-mana saja platform yang memang guru telah sediakan untuk murid-muridnya buat pembelajaran ini ya. Dan sama juga di akhir hari pada minggu tersebut, guru akan share tugasan untuk mereka buat pada minggu yang kedua. Guru akan bagi konsep exploration tu lah, link-link bahan-bahan pembelajaran yang mereka perlu buat secara kendiri. Kalau guna modul pun di sinilah maksudnya guru akan bagi modul dan sebagainya. Kemudian pada minggu kedua sama, yang di rumah dengan yang di sekolah mereka akan buat aktiviti yang sama. Cuma macam saya kata tadi, kalau live classroom tu dia berbeza lah sebab dia serentak kan. Tapi kalau yang secara offline, atau online, kalau di rumah, kalau diorang buat konsep explorations ni, diorang boleh terus tengok diorang punya handphone kan, diorang punya komputer, bahan yang cikgu bagi. Tapi untuk yang di sekolah ni, dah kan mereka bawa handphone kan, laptop pergi ke sekolah untuk tengok kan. Jadi mereka perlu lihat lebih awal. Jadi yang ini kita kena make sure lah, kena ingatkan mereka, pastikan mereka sudah akses bahan-bahan pembelajaran itu pada hari Sabtu atau hari Ahad. Jadi bila hari Isnin bila mereka kembali ke sekolah tu, guru boleh terus buat meaning making lah. Melainkan memang guru akan buat tunjukkan macam ulang tayang lagi lah. Memang cikgu sudah bagi awal, tapi mungkin Saturday dan Sunday tu cikgu rasa mereka tidak sempat mau tonton atau akses bahan yang cikgu bagi, dan cikgu boleh pancarkan guna LCD, pancarkan di bilik darjah lah. It can be like that, Dan kemudian bila masuk meaning making, soalannya tetap sama. Murid yang berada di bilik darjah dengan murid yang berada di sekolah tu akan dapat soalan yang sama. Cuma cara mereka tu jawapan mereka cara mereka menjawab tu di platform yang berbeza lah. Kalau macam di bilik darjah, guru just soal lisan, murid jawab kan lisan juga. Tapi kalau yang di rumah tu mungkin guru bagi soalan melalui Google Form. Jadi murid akan jawab juga melalui Google Form. Tapi soalan tu tetap sama. Kemudian guru akan buat activity, demonstrations and applications. Kalau ada aktiviti perbincangan, kalau yang di bilik darjah tu mereka bolehlah berbincangkan dengan SOP mengenai tajuk yang diberi. Tapi yang di rumah ni mereka boleh juga berbincang, but kita dah nampaklah perbincangan mereka tu, melainkan kalau kita buat Google Classroom, Google Meet, di mana kalau Google Meet kita ada satu kemudahan untuk kita buat separate room tu. Saya lupa tu yang ada simbol-simbol 3 segi, 4 segi tu kan. Break room, mereka boleh bincang sana. Ataupun kalau offline, we can ask them to decide lah perbincangan mereka sendiri. Kemudian bila mereka buat aktiviti tu yang di sekolah, mereka akan buat projek tu di sekolah. Kalau di rumah, dia orang buat projek mereka di rumah, tapi tetap projek yang sama. Kemudian bila masuk minggu ketiga yang di rumah tadi, bila mereka datang ke sekolah, they have to present lah dia orang punya kerja kan, untuk guru dan pelajar-pelajar lain lihat dan memberi pendapat, respon semua. Tapi kalau yang tadi di sekolah tu, kalau sempat kan lepas mereka habis buat aktiviti tu, guru akan minta mereka present lah.
Okay. Jadi prosesnya akan sama, okay, meaning making. Selepas mereka present, mungkin cikgu rasa mereka perlu satu lagi pengayaan, okay, another activity about penempatan di Malaysia, dan kemudian konsep explorations tu lah. Okay, konsep explorations ni pada hari yang terakhir guru akan bagi lagi, okay, untuk tajuk yang lain pula, dan prosesnya akan berlaku seterusnya berulang-ulang, okay, sehinggalah cuti sekolah. Okay. Ini adalah contoh merancang PDPR, okay. Seperti biasa penulisan RPH tu, kalau yang asas tu, yang penting tu memang guru kena tulis lah kan, tarikh, subjek, tajuk, masa, objektif pembelajaran, kriteria kejayaan. Okay? Dan untuk aktiviti ni kalau guru gunakan flip classroom, guru boleh catat di situ fasa 1, fasa 2, fasa 3 kan. Dan untuk fasa 1 ni memang semua murid sama lah kan. Contohnya murid-murid membuat eksplorasi konsep mengenai pertempatan di Malaysia melalui bahan-bahan pembelajaran kendiri melalui link sekian. So di dalam tu ada ruangan lah. Okay. Ataupun kalau lebih macam cikgu hanya fokus pada satu-satu unit di standard pembelajaran, dan you can tulis murid-murid okay, membuat eksplorasi konsep mengenai pertempatan di Malaysia yang berkaitan dengan jenis pertempatan, contoh 4 pola pertempatan, dan beza fungsi pertempatan bandar dan luar bandar di Malaysia dengan ataupun melalui bahan pembelajaran kendiri melalui link sekian. Okay. Pada hari bulan tu maksudnya ialah kalau yang di rumah tu kan kita boleh decide lah hari apa mereka buat fasa berapa kan. Itu semua depends lah macam mana cikgu mau nyatakan ia dalam penulisan RPH. Okay. Kemudian fasa yang kedua ini, guru boleh tulis kalau untuk bersemuka, contohnya murid-murid menjawab soalan lisan guru mengenai jenis penempatan yang terdapat di Malaysia. Contoh soalan, sebutkan jenis-jenis penempatan yang kamu tahu. Okay. Tapi kalau yang dalam talian, okay, yang berada di rumah ni pula, mungkin ayatnya lebih kurang macam ni lah. Murid-murid menjawab kuis di dalam talian mengenai jenis pertempatan yang terdapat di Malaysia. Jadi contoh soalan, sebutkan jenis-jenis pertempatan yang kamu tahu. Tapi mungkin sebutkan tu kita tukarlah dia kan kepada tuliskan atau nyatakan jenis-jenis pertempatan yang kamu tahu. Dan mereka kena type lah okay, di ruangan yang telah guru sediakan secara online. Okay. Kemudian fasa ketiga iaitu demonstrations and applications. Yang ni guru pun bolehlah catatkan apakah aktiviti susulan kan yang guru akan beri pada pelajar-pelajar ini kan. Nyatakanlah kalau yang di rumah macam mana diorang buat, kalau yang di sekolah macam mana diorang buat kan. Dan untuk contoh yang kelima tu, aktiviti pembentangan ni, kalau yang di bilik darjah kita akan tulis murid-murid membentangkan hasil kerja mereka. Jadi semasa pembentangan akan berlaku aktiviti soal jawab antara murid dengan murid. Manakala penulisan yang warna biru tu, ini kalau pembentangan itu di rumah, okay? Pembentangan dan sesi soal jawab secara online boleh dilaksanakan, dilaksanakan melalui Google Meet. Kalau secara offline, mereka akan buat video lah pembentangan dan mereka akan post pada guru, send pada guru. Sesi soal jawab pula, kalau yang di rumah ni, kalau Google Meet kita tahulah dia akan live akan terus tanya dan terus dijawab. Tapi kalau yang secara offline ni, kita boleh buat aktiviti soal jawab berstruktur. Jadi maksudnya guru sudah awal-awal bagi soalan, dan soalan ini akan ditanya oleh ahli keluarga pelajar. Jadi lepas pelajar bentang hasil kerja mereka, dan adalah family, one of their family akan tanya soalan yang sudah guru sediakan awal-awal tu dan pelajar ni akan jawab. Okay. Jadi seterusnya guru boleh tulis aktiviti yang lebih tinggi, aras mencipta, macam yang kita bincang tadi, penyelesaian masalah kan. Jadi
Mungkin guru boleh tulis murid akan menghasilkan risalah ataupun menghasilkan karya bertajuk risalah pertempatan di Malaysia, atau mungkin dia buat artikel untuk majalah contohnya. Jadi kita sediakanlah kan diorang kena design lah diorang punya penulisan itu dalam layout artikel di majalah kan contohnya. So pretending like they are wartawan lah, reporters yang akan ataupun jurnalis, okay, yang akan menulis cerita tentang pertempatan di Malaysia. Okay, dan itu saja, dan lain-lain tambahan guru boleh tulis lah. Okay, mereka hantar hasil kerja mereka. Okay, kalau yang di rumah tu biasanya cikgu akan tulis murid akan menghantar hasil kerja mereka di grup WhatsApp kelas, contohnya macam tu. Okay, so itu sahaja perkongsian kita pada hari ini mengenai Flip Classroom, dan jangan lupa jawab kuis, isi maklum balas. Okay, semoga perkongsian ini memberi manfaat, dan sekiranya anda mempunyai soalan, okay, boleh tulis di ruangan maklum balas, dan insyaAllah saya akan jawab secepat yang mungkin. Dan sekiranya tuan dan puan-puan tidak sabar, mau menunggu saya menjawab tu, boleh saja direct PM, atau call saya. Itu saja, semoga ia memberi manfaat dan jumpa lagi.